Nak masak apa hari ni? Peninglah nak fikir nak masak apa hari-hari. Dah lah nak pastikan makanan tu seimbang, penuh dengan nutrisi. Biasa tak? Biasa tak mak-mak mengalami ataupun pernah terlintas dialog ni? Hari-hari pening kan nak masak apa? Okey, hai, Assalamualaikum. Selamat pagi bersama saya Puan Syaza, nutritionist anda. Hari ni tadi kan kita dah cerita kan apa tu dialog-dialog yang biasalah kita dengar. Malah saya sendiri pun fikir hari-hari pening nak masak apa. Tak tahu dah idea. Jadi sebab itulah hari ni kita nak kongsikan menu mudah kita, iaitu kita ada dua jenis menu mudah, iaitu yang pertama sekali bubur oat ayam. Bubur oat ayam. Sebab kenapa saya nak cerita bubur oat ayam ni ataupun oat? Saya percaya kan semua orang tahu oat ni baguslah, baik untuk kesihatan lah kan. Tapi kebanyakan lah resepi oat ni ramai yang tak tahu nak variasikan. Sebab itulah hari ini saya tunjuk yang oat ni bukan saja kita boleh nak makan dengan buah-buahan je ke, dengan susu je ke kan. Sebenarnya kita boleh variasikan lagi macam-macam menu lagi yang kita boleh buat dengan oat. Bubur oat ayam ni pun sesuai sangat disediakan pada breakfast boleh, lunch boleh, dinner pun boleh, tak ada masalah. Kenapa? Ingat tak saya cakap dalam episod-episod sebelum ni macam mana kita nak tahu yang makanan kita ni cukup seimbang dan penuh dengan nutrisi. Ada 3 jenis makronutrisi, iaitu ada karbohidrat, ada protein dan juga lemak. Tak lupa juga serat yang mempunyai vitamin dan minerals. Jadi kita nak pastikan bubur oat kita ni kenalah ada kesemua ciri-ciri ni untuk sesuailah dihidangkan pada hidangan utama. Sebab biasa saya tengok orang buat oat dengan, yalah kan kita sediakan oat ni dengan buah-buahan. Jadi itu kesilapan lah, antara kesilapan yang biasa kita lakukan. Sebab apa saya kata kesilapan? Ramai memilih oat sebagai makanan untuk turunkan berat badan. Tak salah, cuma konsep dia agak lari kadang-kadang. Kenapa? Kadang-kadang bila dia dah buat oat, dia letak lagi buah, bermacam-macam jenis buah. Bukan tak bagus-bagus, cuma kita kena tahu kandungan buah juga mempunyai gula, iaitu fruktosa. Kadang-kadang kita tak perasan dah terlebih dah keperluan karbohidrat kita. Sebab kita lupa yang oat juga salah satu sumber karbohidrat. Okey? So yang kedua, kita nak masak apa pula? Kita hari ni masak yang cukup simple, iaitu kita punya kudapan petang atau minuman petang lah yang kita boleh sediakan yang lebih sihat, iaitu keripik tempeh air fry. Keripik tempeh. Biasa dengar tak? Kan ramai saya rasa orang Malaysia, lagi yang Johor tu biasalah dengan tempeh ni kan. Cuma mungkin masih lagi ragu-ragu apa khasiat tempeh ni sebenarnya. Tempeh ni kategori sebagai makronutrisi yang mana? Yang karbohidrat ke, protein ke, lemak. Dan macam mana kita nak variasikan masakan kita dengan menggunakan tempeh. Untuk menu keripik tempeh ni sebenarnya tak semestinya untuk kudapan lah. Boleh juga kita jadikan lauk harian kita. Sebab saya boleh kata tempeh ni merupakan salah satu sumber protein tumbuhan yang agak baik kualitinya. Macam mana sebenarnya kan kita nak sediakan menu ni? Apa bahan-bahan dia? Jangan pergi mana-mana. Hai, kembali semula bersama saya Puan Syaza, nutritionist anda. Tadi kita dah ceritakan hari ni kita nak masak apa dan kenapa kita nak masak masakan kita hari ni. Sebab apa? Dia cukup mudah dan yang penting dia sangat bernutrisi. Jadi dah nama pun bubur oat ayam. Apa kita punya bahan utama? Semestinya lah oat. Kita ada oat di sini lebih kurang dalam 4 sudu besar. Selalunya kalau untuk oat, ramai yang fikir bila dia kata, yalah kita kata oat ni sihat, adakah kita boleh ambil dalam kuantiti yang banyak? Tapi sebenarnya tidak. Dia masih lagi sejenis karbohidrat. Jadi perlu kita sukat
pengambilan oat ni. Sebab ikutkan sebenarnya kalori dia lebih kurang macam nasi tau. Satu sudu oat sama je kalori dengan nasi. Cuma perbezaannya dari segi nutrisi dan serat dia. Apa manfaat oat ni? Apa yang special sangat oat ni yang selalu diwar-warkan? Okey, oat ni sebenarnya sejenis bijirin lah. Dia sangat tinggi dengan kandungan kita panggil beta glucan. Dan oat ni mengandungi dua serat lah, serat larut dan juga serat larut. Dia ada selulos, dia ada lignin yang fungsi dia boleh membantu dari segi untuk merendahkan paras kolesterol jahat kita. Apa kolesterol jahat? Kolesterol ni ada jahat, ada baik ke? Ya, betul. Kolesterol ni sebenarnya ada banyak jenis. Antara yang paling popular lah iaitu kita ada LDL, kita ada HDL. HDL ni lah kolesterol baik yang kita ingin tingkatkan sebenarnya. Jumlah kolesterol kolesterol ni kita nak tinggi. Tapi kalau kolesterol yang kurang baik ni iaitu LDL yang kita perlu jaga-jaga dari segi paras dia. Selain daripada kolesterol, sebenarnya sebab oat ni dia special, dia agak macam jelly tau. Bila kita kena air kan. Jadi dia memberikan rasa kenyang tu lebih lama daripada kita makan bijirin lain. Kan kita dapat rasa perbezaan antara kita makan nasi dan juga oat. Oat ni sejenis apa? Dia sejenis karbohidrat kompleks yang di mana dia punya glycemic index tu, paras kenaikan gula dalam darah tu agak lambat sedikit. Jadi itulah yang kita mahukan, lebih-lebih lagi kalau ada masalah diabetes. Jadi boleh masukkan oat ni dalam diet seharian kita. Seterusnya kita kena ada apa? Kita kena ada protein. Kita kena ada protein. Saya memilih ayam lah sebagai sumber protein pada hari ini. Tak kisah nak buat bubuk ayam boleh, nak guna daging pun boleh, telur pun boleh, tak ada masalah. Asalkan ikut kita punya portion dia, iaitu satu saiz tapak tangan. Dan sebaiknya kita pilih bahagian dada sebab lemak bahagian dada agak kurang berbanding dengan bahagian-bahagian lain. Dan juga dia punya kandungan protein pun lebih lagi tinggi berbanding bahagian lain. Jadi sumber lemak kita apa hari ni? Sebenarnya ayam pun dah ada lemak, tapi selalunya kita kenalah juga ada lemak tambahan lah dalam masakan kita, iaitu saya memilih minyak zaitun. Sebenarnya tak kisah pun, tak kisahlah nak guna minyak apa sekalipun. Tapi saya lebih mengesyorkanlah lagi bagus kalau kita dapat masukkan juga sedikit minyak zaitun, kerana minyak zaitun ni antara minyak yang paling baiklah antara minyak-minyak lain. Tapi setiap minyak ada dia punya manfaat tersendiri. Cuma minyak, walaupun mungkin orang kata okey minyak zaitun baik so boleh makan banyak-banyak. Okey tak masih lagi kategori lemak, masih lagi kategori minyak. Jadi kita perlu berjaga-jaga dalam 1 sudu, 2 sudu untuk tumis dah pun mencukupi. Paling mudah sebenarnya untuk tahu berapa keperluan lemak kita ialah ikut saiz ibu jari. Setiap kali makan, saiz ibu jari lemak tambahan kita. Okey, macam mana pula dari segi kita punya keperluan serat? Berapa banyak sebenarnya kita boleh ambil? Tak kisahlah, ikut masing-masing punya cita rasa lah. Hari ni saya pilih sawi. Sawi sangat penting lah, sangat bagus untuk di sumber klorofil, sumber serat kan. Tinggi dengan vitamin B. Dia juga mengandungi vitamin A tau. Mungkin ramai tak tahu. Dan juga vitamin C. Sebenarnya vitamin C ni kita boleh dapat banyak daripada sumber diet harian kita, daripada sayur, daripada buah. Cuma dengan syaratnya makanlah sayur dan buah-buahan. Kenapa saya selalu sangat tekankan makan sayur, makan buah? Rasanya dah boring korang dengar kan. Tapi hakikatnya walaupun dah banyak kali diberitahu, boleh katakan 95% rakyat Malaysia tak makan cukup sayur, tak makan cukup buah. Ini kajian yang terkini tahun 2020. Yang inilah antara punca penyebab obesiti, masalah obesiti di Malaysia makin meningkat. Okey, untuk satu hidangan, untuk sayur ni contohnya yang tak dimasak lagi,
kita boleh ambil, kita boleh agak-agak ukur dalam satu cawan. Ini saya ada measurement cup ni. Satu cawan yang belum dimasak. Jadi kalau yang dah dimasak lebih kurang dalam separuh cawan. Itulah berapa banyak kita perlu ambil setiap kali kita makan. Okey. Jadi bahan-bahan lain. Kita ada bahan kita punya perasa lah. Takkanlah tak ada rasa kan. Okey, saya akan gunakan halia. Okey, mungkin ramai dah tahu manfaat halia. Halia antara herba yang cukup baik kerana dia mempunyai antioksidan yang sangat baik untuk melawan keradangan dalam badan. Lagi-lagi kalau ada masalah penghadaman. Biasalah kan kadang-kadang rasa perut berangin, rasa tak sedap. Ya, halia boleh membantu. Okey, yang seterusnya kita ada bawang putih 2 ulas dan bawang merah lebih kurang 1 biji hingga 2 biji. Okey, ini untuk perasa lah kita punya bahan tumisan. Dan juga mestilah kena ada garam. Okey, ini mungkin ada yang pelik, kenapa warna pink? Sebab saya gunakan garam bukit. Sebenarnya tak kisah. Sebab saya tahu mungkin ramai rasa macam kena makan garam bukit ke nak sihat? Okey, tak semestinya. Apa-apa pun berbalik kepada kuantiti. Itu nombor 1. Kalau you guna pun garam bukit sekalipun tapi dia punya kuantiti banyak, sama saja. Okey. Sangat cepat untuk dimasak. Mula-mula sekali mestilah kita gunakan minyak kita lah. Minyak olive kita. Lepas tu kita tumis bahan tumisan kita. Saya letak halia dulu, bawang putih, bawang merah. Dia dah naik bau, dah wangi. Lepas tu kita boleh masukkan kita punya protein pula, iaitu ayam. Agak-agak kita punya ayam dah macam kecut kan. Lepas ayam kita boleh pula letak oat kita. Okey. Lepas dah oat ni, janganlah lupa letak air. Kering pula tak jadi bubur. Okey. Air ni agak-agak dalam lebih 2 hingga 3 kali ganda daripada nilai oat kita. Kadang selalunya saya letak dalam 2 hingga 3 cup air. Ikutlah masing-masing nak bubur pekat ke, bubur yang cair ke. Okay, ini optional lah. Boleh nak letak atau tidak. Saya selalu juga letak sup, perencah sup. Okey. Mungkin ada yang kata, boleh ke guna perencah-perencah ni? Kan? Mungkin pelik kan? Okey, sebenarnya selagi kita kena tengoklah, kena tahu tengok ramuan dalam perencah tersebut. Selagi dia tak ada mengandungi garam tambahan kan? Dia hanya gunakan garam bahan-bahan semula jadi macam ketumbar dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi kalau contohnya dia dah letak pun garam dalam perencah tu, jadi kita tak perlulah letak lagi garam. Faham ya? Okey, jadi dah lepas tu semua tu macam mana rupanya? Dah siap. Tiba-tiba je dah siap. Okey, macam inilah rupa bubur oat kita. Selalunya saya letak cili. Warna merah bagi cantik sikit kan. Kita punya bagi menarik sikit lah, pedas-pedas sikit baru berselera, lebih letak daun bawang, ikut masing-masing punya cita rasa. Kadang-kadang anak kita nak bagi anak kita makan, mungkinlah kita takut pedas, bolehlah asingkan. Letak cili pun tak ada masalah. Jangan risau pasal kalori, masih lagi rendah. Okey, yang ni kalori dia dah lebih kurang dalam 300 hingga 350 kalori sahaja dan cukup lengkap. Ada protein, ada karbo, ada lemak, ada serat. Cukuplah kita punya hidangan bubur oat ayam ni sesuai dihidangkan pada bila-bila masa. Hai, bertemu kembali bersama saya Puan Syazah, nutritionist anda. Tadi sudah kita sediakan
salah satu kita punya menu mudah iaitu bubur oat ayam. Jadi jangan lupa cuba dan tag saya. Sekarang ni kita nak sediakan pula salah satu jenis kudapan yang kita boleh kata kudapan sihat lah. Kenapa pula saya kata sihat? Sebelum ni tak sihat ke? Ialah sebab biasa sangat. Biasa kita tengok orang Malaysia ni kudapan petang dia apa? Pisang goreng, keropok lekor. So tak boleh makan ke? Semua dah cuak kan? Okey, sebenarnya bukanlah tak boleh. Cuma kita kena jaga kuantiti. Pengambilan tu berapa banyak kita perlu ambil. Sebab masing-masing kadang-kadang tu tak perasan. Benda-benda ni lah yang sebenarnya menyebabkan kenaikan berat badan. Kenapa? Sebab selalunya kan makanan yang bergoreng, makanan yang tinggi dengan gula, kuih muih ni lah yang mempunyai kalori yang sangat tinggi. Cuba bayangkan 1 hingga 2 keping goreng pisang ni kan. Dia punya kalori dia lebih kurang macam 5 sendok nasi. Gitu yang kita tak perasan tu. Rasa macam dah diet dah ni. Tak makan nasi. Tapi dia tak perasan. Kita makan benda-benda macam ni. Yang sikit tapi kalori dia sangat tinggi. Bukan tak boleh. Cuma kita kena bijak sikit lah. Makan bukan sampai puas. Tapi makan hanya untuk melepaskanlah kira rasa teringin tu sahaja. Tapi sebenarnya boleh kalau kita nak buat bersih sihat. Itu mungkin kita boleh tunjukkan dalam episod yang lain lah. Tapi hari ni saya nak tunjukkan antara snack yang boleh katakan sihat dan juga sedap dalam masa yang sama, iaitu tempe goreng, kerepek tempe air fryer kita. Tempe tahu, saya rasa ramai yang sudah pun tahu bahawa dia merupakan produk soya. Bila kita cakap pasal soya ni, sebenarnya soya sangat antara tumbuhan yang tinggi dengan kandungan protein. Yang protein kita panggil protein yang berkualiti. Jadi tak salah kita nak mengambil. Kita mungkin ada yang vegetarian kan, yang tidak mengambil sebarang protein daripada haiwan. Tapi kena pastikan masih lagi mengambil protein tumbuhan, supaya kita nak pastikan kita punya keperluan makronutrisi ni cukup lengkap walaupun anda vegetarian. Okey, jadi tempe ni apa manfaat dia? Apa yang special sangat? Okey, tempe ni kita boleh katakan antara makanan yang sangat tinggi dengan probiotik. Apa tu probiotik? Probiotik ni adalah sejenis bakteria yang baik untuk sistem penghadaman kita. Rata-rata sebenarnya kita kekurangan masa akhirnya kekurangan bakteria baik dalam sistem penghadaman kita disebabkan kita tak mengambil makanan-makanan yang kaya dengan probiotik. Kita nak tahu macam mana yang makanan tu tinggi dengan probiotik ataupun tidak dengan cara kita tengok proses makanan tu. Selalunya kalau makanan tu diperap, contohlah macam tempe kan, diperap. Lagi kimchi, tapi tu Korea lah pula. Tempoyak pun boleh. Makanan-makanan yang perap ni lah, yogurt pun antara makanan yang tinggi dengan probiotik. Apa jadi kalau kita kekurangan bakteria baik ni? Selalu ada masalah penghadaman, kembung perut lah, susah nak membuang air besar dan macam-macam lagi. Alright, itu kita punya tempe lah. Selain daripada probiotik, dia juga ada prebiotik. Apa beza dia probiotik dengan prebiotik ni? Mungkin ada pernah dengar tapi macam confused kan? Okey, probiotik adalah bakteria baik. Prebiotik adalah makanan kepada bakteria ni. Bakteria ni nak hidup, mestilah kena ada makanan. Makanan ni biasanya lah prebiotik. Yang menariknya, tempe ni ada kedua-duanya sekali. So sangat mudahlah untuk kita kata membiakkan bakteria baik itu tadi. Okey. Jadi apa lagi bahan yang kita perlukan selain daripada tempe itu sendiri? Mestilah kita kena adalah bahan perasa, iaitu garam. Ingat tak berapa banyak garam kita perlu ambil? Satu hari kita perlu ambil 1 sudu teh sahaja. Bukan sekali makan.
satu hari satu sudu teh sahaja. Yang ketiga ialah kita menggunakan minyak sedikit. Kata nak air fryer, kenapa ada minyak? Okey, kita nak pastikanlah kita punya tak terlampau, kita punya keripik tadi tak terlampau orang kata kering, adalah juicy sikit. Tak ada masalah nak ambil minyak. Cuma selalunya kalau orang kata tempe goreng ni, dah goreng ni, dia punya minyak tu terlebih-lebih lah. Itu yang kalori terlebih-lebih. Okey? Untuk seorang, kita boleh ambil dalam 2 keping 2 keping besar tu sebenarnya untuk seorang. Apa tu, untuk makan sekali hidangan. Lepas ambil tempe, kenalah letak sikit garam kita secubit untuk bagi rasa saja. Okey. Lepas tu minyak sedikit. Okey, minyak ni saya letak dalam 1 sudu lah. Okey, kita boleh gaul-gaulkan. Lepas tu bau minyak zaitun ni. Okey, lepas tu kita masukkan dalam air fryer kita. Tak kisahlah, mungkin ada yang tak ada air fryer dekat rumah kan. Boleh juga guna oven pun tak ada masalah. Yang penting kita gunakan cara yang kurang minyak lah. Kurang sedikit lemak. Itu lebih baik. Okey, daripada goreng-goreng. Tapi sesekali nak goreng boleh lah. Kita onkan air fryer kita. Dia bergantunglah pada jenis fryer, tapi biasanya saya meletak 180 Celsius dalam 10 minit macam tu. Okey, jadi siap sudahlah kita punya tempe goreng air fry. Senang kan? Boleh buat. Ini kita tak payah buat, kita suruh anak kita buat pun boleh. Jadi aktiviti diorang masa waktu petang. Senang pun senang, sedap pun sedap. Siapa yang tak suka tempe kat sini? Dulu kan sebenarnya saya tak suka sangat tempe tau. Tapi bila dah kahwin dengan orang Johor, jadi saya suka sebab selalu sangat makan. Okey, jadi siaplah sudah kita punya tempe goreng. Kalori. Dari segi kalori sebenarnya kalau lebih daripada ni dalam 2 keping macam saya kata sebelum ni, lebih kurang dalam 160 hingga 200 kalori. Iaitu memang sangat cukup baiklah untuk minum atau kudapan. Jangan lebih daripada 200 kalori, lebih baik. Okey. Saya harap semua dah boleh mencubalah resepi menu mudah kita pada hari ini. Dan jangan lupa tag saya Syaza Nutritionist di Facebook dan Instagram supaya lebih ramai lagi yang tahu tentang menu mudah ini. Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam episod menu mudah yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.